Patutnya saya nak shoot review untuk filem ada hantu, tapi disebabkan isu ni agak panas kat social media, dia buat saya rasa macam, oh, kena cepat ni, kena buat review secepat mungkin ni. Cuba buat review ni secepat mungkin. Mana tak panasnya isu ni bila pengarah macam Dan Said dan juga Joko Anwar pun ada bersuara dalam isu ni. Wow. Jadi filem ada hantu, stand by, nanti aku shoot kau. Okay? Wait, kau nak lari mana tu? Wait, bukan, aku bukan kata nak shoot yang tu lah. Sebab apa ada kat tangan aku ni? Selamat datang dan selamat kembali. Hari ini dalam Syaf Reviews, seorang jejaka bervisi tinggi berimpian besar, Syaf Farizal bakal memberi pendapatnya terhadap filem yang telah memenangi perhatian sebilangan penonton luar negara. Laban Hidup Infeksi Zombie adalah filem etnik seram yang ditayangkan di Astro-First. Filem ini adalah daripada Hornbill Films dan Harry Aziz Entertainment. Filem arahan Ray Lee dan skrip ditulis oleh Misha Minut dan Ray Lee sendiri, mengisahkan mengenai sebuah eksperimen biologi haram oleh sekumpulan pengganas yang telah mengakibatkan penduduk Borneo diancam wabak seakan zombie. Sekumpulan mangsa penipuan Dr. George melarikan diri dan cuba berlindung di dalam hutan. Mereka menemui sekumpulan Puak Iban dan memohon bantuan mereka. Namun konflik muncul apabila zombie menyerang Puak Iban tersebut. Tayangan filem ini menarik perhatian Syaf Farizal di samping juga isu yang timbul kerana tindakan penghasil. Syaf Farizal bakal berkongsi pendapat dan teguran beliau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syaf Farizal here. Today, Syaf Reviews Berlaban Hidup Infeksi Zombie. Ditayangkan di Astro-First, ini adalah filem daripada Hornbill Films dan juga Harry Aziz Entertainment. Filem ini adalah filem arahan Ray Lee dan skripnya telah ditulis oleh Misha Minut dan Ray Lee. Kejap, tunggu kejap. Buat apa aku bagi info ni lagi? Bukan ke narrator dah bagi tahu? Apa hal aku buang masa bagi tahu benda yang sama lagi? La ilaha illallah. So by the way, jangan lupa tu like, share, komen dan juga subscribe kalau berbaloi. Berdasarkan daripada feedback daripada penonton filem ini, secara spesifiknya adalah penonton tempatan. Semua yang saya jumpa setakat ni, feedbacknya adalah negatif. Ada yang positif tapi agak sedikit daripada yang apa yang saya jumpa. Saya rasa macam, wow, really? Is it really that bad? Then what's the point of all of those hype that says this movie won around 20 awards from all of those international events and even get the PM to congratulate them? Wow, did I just get scammed or something like that? Saya pergi tengok filem ni dan ya, saya berpihak kepada penonton-penonton yang memberi kritikan terhadap filem ini. Sorry. Dalam review ni ada spoiler, jadi kepada yang belum tonton, anda kena tonton dulu ataupun tontonlah review daripada YouTuber lain. Macam Mak Don ke Zavlog ke, anda boleh pergi sana sebab dalam video ni saya nak cakap pasal benda yang spoiler lah. Saya nak lepaskan apa yang buat saya nak lepaskan semua benda yang buat saya peras dalam filem ni. This film is bad. It's not even a campy fun kind of bad, you know. Banyak kekurangan, banyak lubang yang ada dalam filem ni buat saya rasa frust sepanjang tontonan tu. Yang positif pun ada tapi sikit je lah. Nak tahu apa yang kurang dan apa yang okey bagi saya. Jom adik-adik, kita dengarkan apa dia. Filem ini dimulakan dengan satu narration yang pada pendapat saya, dia punya tone, dia punya penyampaian daripada narrator itu tak kena dengan sebuah filem yang bergenrekan seram. Maksud saya, dia punya tone penyampaian itu seakan macam sebuah filem aksi. You know, bukan sebuah filem yang seram. Dan bila cakap pasal aksi yang ada dalam filem ni pun sekadar macam
Saya beranggapan tujuan adanya montage intro narration di awal itu adalah untuk beri sedikit basic knowledge lah, basic establishment kepada para penonton tentang apakah keadaan yang berlaku dalam cerita tu nanti. Jadi bila filem ni dah bermula dan kita beralih kepada karakter-karakter, kita sebagai penonton dah tak perlu fikirlah tentang apa background diorang ni siapa, macam mana diorang boleh ada kat situ, sebab dekat montage tu dah dapatlah sedikit idea kenapa diorang ada kat situ. Tapi bila karakter tu mula bercakap, ia beri exposition yang sama yang dah ada kat montage itu, yang dah diberikan oleh narrator. Kenapa ulang balik? Benda dah tahu, tak perlu nak ulang balik. What's the point? Kalau nak bagi exposition, kalau nak bagi informasi melalui karakter-karakter tu daripada dialog mereka, buang montage itu. Tak payah ada narrator bagai kat awal tu. Tak silap saya, dalam scene awal tu karakter-karakter tu baru saja berjaya untuk lepaskan diri dan berjaya untuk pengsankan pengawal kat situ, dan berjayalah pengsankan pengawal yang kat situ. Jadi saya anggap scene tu sepatutnya mereka akan terus tergesa-gesa nak lari. Yang peliknya diorang masih lagi boleh berdiri dan berdialog, beri exposition yang sama. Tak kena ada situasi cepat korang, kita kena lari dari sini, kita tak tahu apa yang Dr. George tu akan buat pada kita, mungkin kita akan jadi sama macam mamat yang kena suntik itu, kita kena lari dari sini, cepat. Ya betul tu, kita kena lari dari sini, tempat ni memang bahaya lah. Okey, tak 100% tepat gaya penyampaian saya, tapi itu impression yang saya dapat lah daripada babak tu. Terus je lah, dah pengsankan guard tu, terus lari lah, kenapa nak berdialog lagi? Kemudian Dr. George dengan dia punya kumpulannya. So Dr. George ni dia ada partner je lah, ada seorang perempuan ni, saya tak ingat nama dia, dan seorang lagi adalah Ultimate. Ultimate kejap lagi saya cakap. So Dr. George ni dalam filem ni, saya pada awalnya dia seperti nak bagi satu subplot dah, yang mana Dr. George ni nak cari enzim terakhir untuk mendapatkan penawar kepada wabak zombie yang berlaku dalam filem itu. Dalam 2-3 kali lah dia asyik kata kita kena cari enzim terakhir tu, kita kena cari enzim terakhir tu. Jadi bila dia dah wujudkan subplot ni, dia akan bawa sampai ke akhir filem, dia hilang kat tengah aje. Subplot enzim terakhir untuk cari penawar tu habis macam tu je. Seriously, dengan Dr. George yang jadi zombie, yang perempuan tu pula kena tangkap, mungkin mati, tak tahu kenapa. Lepas tu Ultimate pula jadi zombie juga. Wow, betul-betul. Sorry Mr. Ultimate, you're like the most standout person who cannot act in this movie. Wow, memang rupa paras luar tu ada nampak figure seorang lelaki yang macam yang garang, yang tegas, tapi bila dah berlakon, wow. Berlakon bukan dia punya forte, terus kekal dekat rap je. Okay. So kiranya subplot daripada kumpulan Dr. George ni adalah sekadar benda yang sia-sia. So what's the point? Adakan karakter mereka dan adakan subplot nak mencari penawar, nak cari antidote kepada wabak itu. Kat hujung filem tak ada mention langsung nak cari penawar ke nak cari apa benda ke. So what's the point? Wujudkan nak cari penawar tu. What's the point, man? Seterusnya, apa benda yang buat saya rasa frustration dalam filem ni adalah tidak berjaya buatkan saya faham tentang geografi, tentang location yang ada dalam filem itu. Dia sekadar macam jump ke sana, jump ke sini. Saya tak faham ke mana hala tuju kumpulan survivor ni. Diorang ni nak pergi mana? Diorang nak lindung diri kat mana? Tahu-tahu tiba-tiba diorang dah dekat mall. Sebab apa nak ada kat mall? Sebab salah satu karakter dalam filem tu, dia nak cari kakak dia. Seriously, apa point dia nak cari kakak tu? Sebab apa? Kita tak kenal karakter-karakter survivor ni. Kenapa tiba-tiba kita perlu kisah yang dia nak cari akak dia? Why? Kemudian tambah pula satu lagi member kumpulan survivor tu, adik-beradik tiri dengan dia pula lah. What? Saya rasa sebab dua karakter ni ada macam sejarah dengan seorang kakak ni adalah sebab nak shoot dekat mall je sebabnya. Mungkin sebab skrip ni nak minta kita shoot dekat mall. Tapi sebab apa dia orang nak pergi mall? So, okay, sebabnya karakter ni ada akak lah, dia kerja kat mall tu. Saya rasa macam tu lah. Sebab pada pendapat saya, scene dekat mall tu is totally pointless. You can like remove it from the movie. The movie can like, you know, berjalan macam biasa. Ya, walaupun ada satu karakter budak yang dari mall tu pun tak ada function juga. Tak ada point. Sekadar macam merugikan duit adalah nak bayar pelakon tu. Sedangkan karakter tu tak ada function mana pun. Sekadar macam menambah beban lagi. Okay, mungkin sebab dalam skrip ni dia nak buat satu scene mana mak ni berkorban untuk anak dia. So that's the point ada karakter budak tu.
tu ke sebenarnya. Seriously, tak ada point untuk scene budak tu dengan mak dia. Tak ada point. Walaupun dia patut boleh beri saya macam pengorbanan ibu yang sungguh besar, tapi dia buat saya rasa macam kosong. Sebab saya tak kenal karakter ni, saya tak tahu macam mana keadaan sekelilingnya. Adakah memang dah situasinya sangat gamat ke apa? Adakah shopping mall tu dah dikelilingi zombie ke, dah dipenuhi zombie ke? Kalau saya dah tahu semua tu, mungkin saya boleh ambil kisah lah. Mungkin saya boleh rasa macam terasa sikit lah dengan pasangan anak dan ibu tu. Tapi ni tak. Dekat shopping mall tu macam 2-3 ekor zombie je. Seriously. Totally pointless. Shopping mall totally pointless. I'm sorry, totally pointless. Shopping mall, totally pointless. Lain sekali, totally pointless. Kemudian kumpulan survivor ni dia pergi ke mana? Pergi ke hutan kononnya. Sebab salah seorang itu ajak pergi berlindung kat hutan. Saya sebenarnya tak faham kenapa mereka boleh berlindung kat hutan dan rasakan hutan adalah tempat yang selamat. Mereka tak ada fikir ke kemungkinan tentang haiwan buas, haiwan harimau ke, senang cerita haiwan pemangsa yang buas yang mungkin ada dekat hutan tu. Tak terfikir tu ke? Tuan Director, apakah direction yang anda telah berikan kepada para pelakon survivor Makmal Dr. George ni? Adakah mereka diminta untuk menyampaikan dialog mereka se-intense mungkin? Sebab masa awal-awal tu memang diorang banyak menjerit. Memang rasa macam intense, tapi apa yang saya dapat ialah annoying. Kemudian karakter apa lagi ada dalam filem ni? Gadang, ya, lakonan Pablo Amirul. Jujur sebenarnya saya 2 kali salah sebut nama dia. Mula saya tersebut Pablo Aimar, lepas tu saya tersebut pula Pablo Amir, lepas tu baru betul Pablo Amirul. Sebaik adik saya betulkan. Yang satu tu pemain bola kan. JDT. Pablo Amirul dalam filem ni, beliau je yang saya rasa yang boleh dipercayai boleh berlakon dalam filem ni. Saya nampak karakter beliau sebagai Gadang tu, nampak dia punya ketegasan dia, nampak seperti seorang bapa yang penyayang, nampak karisma seorang seorang lelaki sejati berkepimpinan tinggi, nampak gaya, nampak dia punya aura tu, nampak dia punya energi ni tu. Pablo Amirul saya kagum dan juga kesian pada masa yang sama bila menonton beliau ada dalam filem ini. Ini tak adil untuk Pablo Amirul. Beliau nampak nampak alright dalam filem ni, tapi kenapa skrip ni begini? Ya Allah, this film is really a mess. Saya tak tahulah kalau tuan director ni akan jawab ke tak persoalan saya ni. Berapa lama skrip filem ni ditulis, berapa banyak draft telah ditulis, dah berapa banyak revise, ada pergi minta komen daripada penulis skrip yang berpengalaman ke? Kalau sebelum ni Nabil Ahmad yang buat filem Makbul Malaya, dia buat skrip filem Makbul Malaya tu dalam seminggu je. Saya tak tahu saya nak cakap saya kagum ataupun rasa ataupun rasa macam kena tampar. Seminggu punya skrip dah boleh buat filem Makbul Malaya tu. Seriously. Jadi untuk filem ni saya cuba nak berlaku positif, tapi bila dah tengok hasilnya sebegini, dia punya story dia bersepah, dia punya pacing tak menentu, ada masa jumpy, ada masa draggy, dan seterusnya adalah apa yang buat saya frust gila dalam filem ni adalah dia punya ending dia. A slap in the face again. Seriously, kenapa bagi ending macam tu? Okey, sebab apa ending dekat Belaban Hidup ni buat saya macam kena tampar kat muka, dan sebab ending dekat Train to Busan tu buat saya rasa menangis dan terharu. Mungkin tuan director rasa ni macam tak adil. Ini saya punya reasoning lah. Bagi saya ini bukan sebab bajet, dia lebih kepada penulisan skripnya. Okey, sebab ending filem Train to Busan membuatkan saya rasa menangis dan terharu adalah sebabnya sepanjang filem tu dari awal hingga akhir kita dapat lihat perkembangan karakter, perkembangan dalam perhubungan karakter bapa dan juga anaknya. Kita dapat lihat mereka makin lama makin rapat dan makin saling bergantung antara satu sama lain. Jadi bila karakter bapa tu buat pengorbanan, kita yang dah rasa invested itu pun rasa sedih. Kita dah ambil, sebab kita dah ambil kisah tentang perhubungan karakter-karakter ni tu. That's why kita boleh rasa sedih. That's why kita boleh rasa simpati dengan karakter-karakter tu. Tapi dalam Belaban Hidup ada benda tak kena. Saya tak pasti. Sebab dalam Belaban Hidup sebenarnya dah ada advantage untuk karakter Gadang untuk buatkan kita rasa simpati dengan karakter Gadang. Sebabnya beliau adalah anak kepada tuai rumah, dan beliau ada bini yang mengandung, dan beliau ada seorang anak. Bermaksud Gadang boleh jadi karakter yang sangat menarik. Karakter Gadang ni dia punya tanggungjawabnya besar, dan kalau ditulis dengan betul kita boleh rasa simpati, kita boleh rasa invested dengan karakter Gadang ni. Malangnya dalam filem Belaban Hidup, skripnya tak berjaya membuatkan karakter Gadang ni sebagai karakter yang menarik. Dah ada advantage tu, tapi
masih lagi tetap rasa macam tawa, tak rasa apa-apa dengan perhubungan mereka tu. Kemudian saya nak cakap sikit pasal elemen tradisional budaya yang ada dalam filem ni. Sebenarnya saya agak suka, sebenarnya saya look forward to watch this movie sebab ada elemen-elemen kaum Iban Sarawak dalam filem ni. Betulkan saya kalau salah. Bila saya tonton trailer tu, saya memang rasa tertarik nak tahu macam mana kaum Iban ni berlawan zombie. Saya look forward to that. Dalam filem ni je sekadar ada budaya Iban tu, sekadar ada je. Ya, mereka berpakaian macam tu, mereka duduk kat situ, mereka bercakap dengan slang macam tu, and that's it. Dekat act 3 tu ada satu tambahan scene, ada satu tambahan karakter baru. Kenapa tiba-tiba wujudkan satu karakter baru dekat hujung-hujung tu? Kenapa tak ada mention langsung apa-apa dari act 1 dengan act 2 tu? Pasal apa? Pasal bini dia jadi zombie, bakal bini dia jadi zombie. So kira macam mereka nak terus bersama lah. So itu macam nak kira bagi apa tu, nak bagi petanda, nak mencerminkan tentang apa yang akan terjadi dengan hubungan Gadang dengan bini dia. Adakah mereka akan berpisah? Adakah mereka akan terus bersama walaupun mungkin salah satu daripada mereka digigit oleh zombie, something like that? Adakah itu sebabnya wujudkan karakter lelaki dengan bakal bininya yang jadi zombie tu? Itukah sebabnya? Movie ni memang betul-betul mengecewakan lah. Walaupun cakap saya sudah pun rendah terhadap filem ini, tapi filem ni dia punya expectation jatuh meleset dari apa yang saya dah set kan. Allah, macam mana filem ni boleh menang kat luar tu? Kalau sebab menang ataupun sebab dapat pengiktirafan daripada mana-mana news artikel ke apa, sebabnya ada elemen budaya Iban tu je. What's the point? Rasa ingat lagi Telegram pernah buat satu video di mana filem hantu bungkus ikat tepi ke apa, yang kata filem ini sangat bagus, tapi bila tonton hampir. Sekarang ialah saya punya pandangan apa yang filem ni sepatutnya boleh buat dengan premis cerita ni. Premis dah menarik tapi ceritanya agak tunggang langgang, huru-hara. So apa yang filem ni patut buat ialah, penulis ni patut buat ialah perkemaskan skripnya dan cuba untuk fokuskan pada satu pihak je. Saya percaya penulis skripnya nak cuba tengahkan 3 pihak. Satu ialah pihak Gadang dan orang kampungnya, kedua adalah survivor, dan yang ketiga adalah kumpulan Dr. George. 3 pihak ni, filem ni cuba untuk seimbangkan konflik mereka, namun lalas nampak bersepah, nampak huru-hara. Try to fokus pada satu pihak saja. Mungkin boleh fokus kat kumpulan survivor ni ke, ataupun boleh fokus kat kumpulan Gadang ke. Dan saya fikirkan satu idea, satu senario, satu situasi ialah di mana Gadang dan orang-orang kampung ni sebagai karakter utama. So karakter Gadang dan orang-orang kampung ni dia orang ni ada rutin harian mereka lah. Sehinggalah ketenteraman mereka dicabuli apabila kumpulan survivor ni tiba-tiba muncul dan bersama mereka adalah beberapa ekor zombie yang mula menyerang sebahagian penduduk orang kampung. Dan dari situ mainlah dengan elemen horror di situ, dan memandangkan filem ni bergenrekan etnik seram. Apa yang filem ni mungkin boleh buat untuk tambahkan lagi menarik ialah cuba tambah dan mainkan elemen misteri dalam filem ini. So dalam situasi ni, apa yang boleh dimainkan elemen misteri ni adalah dari mana zombie ni datang, siapa survivor ni, dan ada penawar ke untuk virus zombie ni. Dan mungkin tambah satu lagi, saya tak ingat istilah dia, tapi dia lebih kurang macam tetapkan satu matlamat yang yang perlu diselesaikan dengan segera. Jadi kan ia satu perkara yang mustahak, satu perkara yang kalau karakter tu tak buat, sesuatu yang buruk akan berlaku. So dalam situasi ni mungkin karakter isteri ataupun anak Gadang ni kena gigit, dan Gadang hanya ada tempoh yang tertentu saja untuk memastikan yang kena gigit tu dapat penawarnya. Dan dari situ bermulalah pengembaraan si Gadang ni dan beberapa orang untuk pergi ke makmal si Dr. George ni untuk mencari kemungkinan adanya wujud penawar. Dan di sepanjang mereka di sana, mereka boleh explore dan mula merungkai segala misteri yang berlaku. Siapakah zombie-zombie ni, bagaimana boleh terjadi zombie ni, siapa ke Dr. George, reveal sedikit demi sedikit. Dan bila dapat vaksin tu, mereka kena cepat-cepat balik ke kampung itu. Dan tahu-tahu pula tiba-tiba ada segerombolan askar zombie yang dah
tengah menuju ke kampung Gadang. Ataupun mungkin tambahan lagi, mungkin orang-orang kampung Gadang ni sebenarnya mereka dah lama dah hidup biasa dah biasa dengan kehadiran zombie ni, jadi mereka tahu nak handle. Jadi kira macam Gadang dan orang-orang kampung ni adalah sekumpulan orang yang badass sebab mereka tahu selok-belok kampung dan mereka tahu macam mana nak uruskan para zombie. Mungkin mereka boleh main dengan perangkap ke, mungkin mereka main dengan trik ke untuk lawan zombie tu, you know. Jadi kan kumpulan Gadang dan orang-orang kampung itu menarik. So itulah saya punya pendapat terhadap filem ini. Jadi rating yang saya boleh bagi terhadap filem ni adalah 1.5 over 5 stars dengan label What were you thinking? Jadi respon saya terhadap isu ni lah kan sebenarnya, berdasarkan daripada isu yang tengah berlaku ni kan. Bila pengarah Din Said dah bersuara tu, saya rasa macam wow, panjang betul dia punya karangan ni. Bila saya baca dia punya huraian itu, memang saya faham lah. Memang rasa macam apa yang dilakukan oleh tuan director Ray ni, sorry to say this, probably wrong. Mungkin apa yang anda telah buat itu adalah sekadar untuk marketing saja, dan ia pada masa yang sama mungkin akan merendahkan kualiti ataupun usaha yang telah dilakukan oleh pembikin-pembikin filem yang lain, menghasilkan karya yang sebegini dan menghantar ke festival-festival filem yang diragui dia punya sahnya, dia punya legitnya, kemudian menang, kemudian guna itu sebagai satu penanda aras terhadap filem anda, karya anda. Ia akan memberi persepsi yang cukup negatif lah, you know. Dapat dalam 20 award begitu, kemudian bila dah tayang kat Malaysia hasilnya begini. Sorry to say, this sounds like a scam. Mungkin jawapan yang senang ialah, okay, ini bukan filem taste kau, orang luar sana ada je yang suka. Memang, tapi tuan director, do you actually realise what you have done? Do you really intended to make this movie bad? Honestly, bila saya tonton review Mak Don tentang filem ini, beliau ada mention pasal tuan director tak tahu mana nak letak kamera. Saya tak nak buang tenaga, saya nak guna balik klip daripada review Hutang Dudi saya, dan itulah saya punya respon pada jawapan anda kalau anda cakap tu depan muka saya. So, ni dia. Yes, itu saya punya respon. 3 fasa dalam production filem: pre-pro, production, post-pro. Tak cukup ke? Kenapa boleh bagi alasan tak tahu mana kamera nak letak? Tak ada buat storyboard, tak ada buat short list. Seriously, tak bincang dulu ke dengan cinematographer, dengan cameraman? Tak bincang dulu sebelum nak shoot? Please don't tell me every single crew and stars and anyone yang terlibat dalam production Belaban Hidup Infeksi Zombie adalah semua dia first timer. Please, that's a lie. Tak mungkin lah. Dan kemudian kalau tuan director cakap ataupun type dekat komen tu cakap, saya tak tahu susah payah anda shooting, saya kena buat filem dulu ke baru boleh komen. Please, come on, you just using the same excuse as any other filmmakers that make same bad movies as you right now. If you said the same thing lah, you know. Saya tak tahu kesusahan anda, penonton tak tahu kesusahan anda masa buat shooting filem ni. Satu ayat saja untuk anda, iaitu who cares? Penonton bayar untuk menonton filem anda untuk dapatkan hiburan. Mereka expect hiburan, bukannya menderma macam filem Garang. Buat filem habis duit, habis dana, habis tenaga semua orang, kutipan tak tahu berapa banyak, filmnya pula teruk, bersepah jalan ceritanya, bersepah skrip dia. Saya mengaku, saya bukannya pandai buat filem ke apa, saya bukannya reti buat short filem ke apa, saya sendiri tak reti nak menguruskan orang. Tuan director Ray Lee, I don't know if you're watching this or not, but let me say this to you. Anda boleh tak terima apa yang saya mahu katakan ini, tapi apa yang saya mahu anda buat ialah cuba pertimbangkan apa yang saya nak katakan ni. Anda dapat rezeki, anda dapat peluang untuk hasilkan sebuah filem, anda dapat kru, anda dapat pelakon, anda dapat team, anda dapat investor, anda dapat bajet untuk hasilkan filem ini. Semua itu anda dapat untuk membantu anda untuk merealisasikan vision anda daripada skrip yang anda mahu terbitkan itu. Sejujurnya saya tak kisah kalau karya ni adalah untuk tontonan percuma. Mungkin boleh tonton dekat YouTube ke ada, atau mungkin boleh tonton dekat slot telemovie kat TV ke, something like that. Tapi bila anda dah buat filem ni dan ia mengenakan bayaran untuk tonton,
Dari keputusan itu, anda patutnya dah bersedia untuk menerima sebarang kemungkinan, sebarang jenis feedback yang anda akan dapat. Anda boleh buat tak kisah, anda boleh ambil pedoman, tak kisah antara dua pilihan ni. Tapi apa yang perlu tuan director buat ialah pertimbangkan, fikirkan, daripada negatif dan positif ni. Fikirkan apa yang betulnya, apa yang salahnya. Jadi last kali untuk tuan director, jikalau anda dapat peluang, dapat rezeki untuk buat movie lagi, cuba ingat inilah. Bila buat movie tu, tolong buat dengan sebetulnya anda diberi kepercayaan dengan dana yang anda gunakan untuk hasilkan filem itu. Dan juga cuba fikirkanlah orang-orang yang nak buat filem tapi tiada peluang yang macam anda dapat. So itulah saja daripada saya. Assalamualaikum. Shout out. Kau dah datang balik. Sorry aku takkan buat lagi. Sekejap, kau cakap kau baru balik dari mana? SKMM. Kau buat report mana pistol tadi? Macam filem ni dah, yang penawar tu. Hey guys, terima kasih kerana menonton. Jemput juga untuk anda tonton video-video saya yang lain di channel ini. Berilah segala komen, cadangan dan juga teguran yang anda ingin kongsikan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel ini. Jumpa lagi anda di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.